Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua penonton dan juga ahli panel yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan tajuk inovasi saya lah, iaitu berkaitan dengan e-feed interaktif. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Ustazah Khadirah binti Ahmad, merupakan pensyarah pengajian Islam di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya mengajar pengajian Islam, dan untuk inovasi ni saya khususkan kepada pelajar semester 2 di bawah tajuk modul NPU 23012 pengajian Islam, dan perkhususan kepada munakahat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, e-feed interaktif merupakan satu inisiatif yang saya usahakan untuk memastikan pelajar-pelajar saya khususnya mendapat pendidikan yang hampir sama menyamai kuliah maujud. Maksudnya sebelum ni kita macam biasalah, kita buat kelas face to face, pelajar datang bersemuka dengan kita, masuk bilik kuliah dan sebagainya. Namun dalam situasi pandemik pada masa ini menyebabkan kelas terpaksa jalankan secara online, sebab kita masa kita PKP 1, PKP 2 dan masuk PKP 2 tu kita dah start face to face, tapi masa ada secara hybrid, tapi bila masuk PKP 3 memang sepenuhnya online dan berkemungkinan lah sehingga penghujung tahun ini. Jadi semasa pengalaman daripada kita buat kelas online yang sebelum ni, saya dapati terdapat pelajar khususnya yang berada di luar bandar tidak mendapat jaringan internet yang kuat pada waktu online kelas dijalankan. Kadang-kadang kita tengok ada pelajar yang mungkin pengalaman tuan-tuan dan perempuan jugalah, bila kita mengajar tu ada pelajar tak masuk kelas dan sebagainya, kita pun bila kita kontak dia, kita WhatsApp, kita tanya, dia orang mungkin duduk di kawasan yang memang dia punya line internet dia sangat slow, dia tak dapatlah bersama-sama dalam kelas pada waktu PD laksanakan. Ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam sebahagian besar kuliah yang saya jalankan. Bila kita boleh tengok pada waktu kita buat kuis dan juga waktu pentaksiran, memang sebahagian pelajar ni ada yang yang memang dari segi pengetahuan yang orang tak dapat lah, disebabkan mereka ketinggalan dalam kelas yang saya jalankan. Fenomena ini menyebabkan saya mencari jalan lah untuk melakukan sesuatu lah supaya pelajar-pelajar ni dapat mengikuti kuliah pada bila-bila masa dan pada waktu mana pun sekiranya mereka talent internet mereka pada tahap yang tinggi. Maknanya mereka masih lagi berpeluang lah untuk mengikuti kuliah yang saya jalankan pada waktu online, okey. Dan mereka dapat belajar seolah-olah berhadapan dengan pensyarah mereka dan mengulangi mana-mana bahagian yang mereka pelajari, yang mereka tak dapat lah berulang-ulang kali, sama ada yang masa online pun dan ataupun masa yang mereka tak melalui proses online. Maksud maknanya kalau satu bab tu mereka boleh tengok berulang-ulang kali. Okey. Selain itu juga saya di dalam e-feed interaktif ni juga saya menyediakan ruang untuk bersoal jawab bagi membantu pelajar secara maksimum. Maksudnya walaupun secara online tu tadi kita ada juga sesi soal jawab, okey, tapi kadang-kadang pelajar ni dia nak tanya pada waktu sesi PDP tu, kadang-kadang dia pun segan, malu dan sebagainya, tetapi kalau adanya Assalamualaikum. Bila adanya sesi soal jawab dalam e-feed ni, dalam interaktif ni, sempurna pelajar dia orang boleh tanyalah apa je soalan yang dia pun nak tanyalah. Okey. Baik. E-feed interaktif ini dapat diakses sama ada melalui komputer yang ada di hadapan mereka lah, ataupun laptop, dan juga telefon pintar mereka. Selalunya pelajar dia orang lebih banyak, majoritinya menggunakan telefon pintar, jadi boleh diakses di mana-mana. Okey. Mereka hanya perlu berkongsi link yang telah saya sediakan tanpa perlu memuat turun apa-apa pun juga yang mungkin membebankan storan telefon mereka. Baik, e-feed interaktif ini mudah dikendalikan, percuma
dan dapat melatih pelajar menjadi pengguna internet yang bijak dengan menjadikan internet sebagai medium ilmu. So tadi boleh menggunakan komputer kat sini ataupun kalau telefon dia orang boleh akses macam ni lah. Ni melalui telefon pintar yang dia orang ada lah. Selalunya pelajar ni macam saya sebut tadi lah, memang ramai. Kebanyakan kalau kelas online ke apa memang dia orang menggunakan telefon lah. Okay. Baik. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimanakah kaedah pembangunan sistem ini. Okey. Kalau tuan-tuan tengok di hadapan saya ni lah, di komputer ni. Okey. Platform yang saya gunakan untuk bangunkan sistem ni ialah menggunakan platform Witcom. Inilah Witcom ni. Okey. Ini Witcom. Wit.com. Wit.com. Okey. Dan kenapa saya pilih wit.com ini? Ia merupakan perisian dia adalah percuma. So tidak menggunakan sebarang kos lah. Okey. Perisian ini dilengkapi internet security bagi melindungi pengguna daripada jangkitan pepijat digital. Maksudnya maknanya selamat lah. So segala bahan dokumen akan dapat dielakkan lah daripada hilang dan sebagainya. Okey. Kemudian menggabungkan platform Wix sebagai pengawal sistem dan YouTube sebagai pelayar video. Tadi saya terbuka YouTube tadi ni, yang tu kita nampak tu berjalan tu kan. So dekat situ ada kesinambungan dia lah. Okey. Baik. YouTube dipilih sebagai pelajar video kerana keseluruhan pelayar video. Pelayar video kerana keseluruhan pelajar telah terbiasa, keseluruhan pelajar, ni baru belajar telah terbiasa dan dapat mengakseskannya. Sebelum ni pun kalau dia pun tengok dia pun nak tengok sebarang video berkaitan dengan apa pun, dia orang akan pergi kepada YouTube lah. So maknanya dari segi Wix tu tadi kita akan gabungkan platform Wix.com ni kepada YouTube. Okey. Baik. Kemudian menggunakan Google Form sebagai medium untuk menghantar soalan kepada pensyarah kerananya ianya percuma dan mudah dikendalikan. Ini sesi soal jawab ni ada kat sini. Dalam ni dah ada Google Form. Okey. Pelajar hanya perlu berkongsi link, iaitu link sinilah ni. Ni hajahdirah.wixsite.com. Munakahat lah. Saya khususkan tajuk hari ni munakahat. Dan kenapa saya katakan wit.com ini sangat-sangat orang panggil apa? Sangat-sangat kita boleh gunakan sebagai satu medium PDP yang pada saya popular lah kerana ia mudah, cepat dan sangat berkesan kepada pelajar. Sebab pelajar kita ni jiwa dia muda kan, jadi benda-benda yang nak cepat jadi orang ni. So maknanya benda ni sangat-sangat bermanfaat lah kepada pelajar saya lah. Saya nampak dekat situ. Okey, saya akan tunjukkan contoh lah. Contoh dekat sini. Kalau lah yang contohnya macam ni lah. Saya ajar kat sini, saya ambil satu tajuk iaitu tajuk munakahat lah. Okey, kat sini ada e-fiqh interaktif munakahat MPU 23012 pengajar Islam. Ni saya lah ni. Saya sebagai pensyarah, dia orang akan buka dengan ini dia muka ustazah dia apalah. Okey, kemudian kita budak tu dia nak tengok tajuk nikah. Bab nikah. Bab nikah, dia orang akan buka bab nikah. So benda ni dia akan sambung terus kepada YouTube. Inilah perkahwinan. Ini tajuk yang pertama berkaitan dengan perkahwinan. Manusia yang inginkan ketenangan. Dalam ni dia ada dikongsikanlah maklumat berkaitan dengan berkaitan dengan bab yang pertama adalah bab syarat-syarat syariat perkahwinan dalam Islam. Okey. Kemudian kita tutup yang ni Ustaz. Kemudian kita pergi balik kepada ni, katalah pelajar dia nak tengok tentang rukun nikah. So kita buka rukun nikah sini pun dah ada dah. So dia orang akan tengok satu persatu apa yang disampaikan oleh pensyarah. So dia orang akan catat lah. Sama ada dia pun nak catat ke nak apa, tapi dia pun boleh dengar daripada sinilah. Dan kalau tak dapat dengar pada waktu siang, dia orang akan buka pada waktu malam atau pada bila-bila masa saja yang dia orang nak fahamkan tentang tajuk tersebut. Okey? Itu maksudnya. Okey, kita stop sekejap. Okey. Kemudian kita tengok mahar tentang mahar, contoh mahar. Ni pun sama jugalah. So saya bagi macam kita bersyarah lah.
kita bersyarah. Jadi atau mahar. Contoh okey kita bagi Mas makna. kahwin ataupun mahar merupakan suatu pemberian suami kepada isteri setelah berlakunya pernikahan secara sah. Ini macam kita mengajak dalam kelas lah. Dibayar. Macam tu lebih kurang. Okey. Baik, kita stop. Okey, kita tengok lagi lah Tapi balik ke ni, okey, memilih pasangan pun sama jugalah situasi dia. Ada maklumat dalam ni lah Calon suami. Kita bagi tajuk kemudian kita Islam terangkan. tidak memberikan peluang kepada lelaki untuk memilih calon isteri, namun wanita juga berhak. Okey, itu contohlah Okey, kita stop lagi. Semua adalah semua kita masukkan dalam ni. Okey, begitu juga dengan talak, tanggungjawab suami, poligami poligami. Maknanya circle berkaitan dengan bab munakahat tu ada dalam ifik interaktif. Ini satu bab lah. Poligami bererti mengamalkan ataupun beristeri lebih daripada satu, iaitu 2, 3 atau had maksimumnya 4 dalam satu masa. Okey, ini berkaitan dengan poligami. Okey. Dan saya dah sebut tadi tentang Google Form kan, soal jawab dan sebagainya. Kalau budak dah tak faham dan sebagainya selepas waktu kelas contohnya lah, ataupun dia orang dah tak dapat nak masuk kelas saya yang pada jam yang telah ditetapkan, so dia orang boleh tengok pada waktu malam. Mungkin dia orang tak faham, dia orang akan masuk kepada sesi soal jawab. Ini dia punya Google Form dia. Ini bagi nama, nombor Patrick, kemudian soal ni kelas mana, kemudian take soalan kat sini, kita akan bagi jawapan lah kat dia orang. Itu dia orang submit, kemudian kita akan bagi jawab lah. Kalau soalan-soalan yang berkaitan dengan bab yang dia orang pelajari melalui ifik ni lah, ifik interaktif ni. Itu saja untuk makluman kepada tuan-tuan berkaitan dengan inovasi yang saya laksanakan ni. Okey. Kita balik jangan salah, ifik interaktif. Yang ni saya khususkan kepada munakahat. Mungkin okey, ni yang dia punya layar depan lah. Ni muka depan ni saya masukkan sikit lah untuk nak menyerikan lagi, bagi menarik perhatian lah. Pelajar untuk mengikuti orang panggil ifik ni, ifik interaktif ni. Ni dia sangat menarik lah pada saya lah. Saya pernah bertanya pada pelajar, dia menarik, dia orang dapat info dalam ifik interaktif ni. Sebab kadang-kadang bila face to face ni, kadang-kadang asyik tengok dia orang tak bisa datang kelas dan sebagainya. Tapi kat sini terus je orang dapat maklumat, duduk di mana-mana saja mereka boleh akses. Okey. Jadi saya sediakan sikit. Jadi nak confirmkan kata saya yang mengajak, saya letaklah gambar saya kat sini. Jadi kalau lepas ni pun kebanyakan lah. InsyaAllah kita buat dalam pelbagai kaedah lah, pelbagai tajuk yang bila kita kena mengajak tajuk tu, kita akan buat tajuk ni berdasarkan kepada keperluan pelajar itu sendiri. Modul apa, tak semestinya modul pengajian Islam saja, mungkin modul-modul lain pun boleh digunakan menggunakan pembangunan sistem week.com ni. Itu saja inovasi daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk adalah kelemahan kita selaku manusia biasa. Kita sekadar manusia mampu untuk membuat sesuatu untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita harapkan inovasi yang dibuat ni dapat memberi manfaat terutamanya kepada anak bangsa kita lah. Okey, itu saja. Salam kemerdekaan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bertemu lagi.